Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Nasional. Bersama dengan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi hari ini 2 Ogos 2021. Baiklah, untuk kita meneruskan agenda dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, anda akan bersama dengan saya selama 7 minit ini. Saya akan membawakan anda mengenai berita-berita palsu, khususnya bagaimana untuk kita melihat sama ada berita itu benar ataupun palsu dan bagaimanakah cara untuk kita memastikan apa sahaja yang kita akses di telefon bimbit kita ataupun apa sahaja di mobile device kita itu adalah berita benar. Kita mulakan, ini merupakan satu juga berita yang mana akibat daripada ziarah ketika Aidiladha, yang mana ziarah Hari Raya Haji cetus kluster di Sabah. Ini kes yang berkaitan dengan COVID-19, yang mana aktiviti kunjung-mengunjung dalam kalangan jiran tetangga sempena sambutan Aidiladha bulan lalu mencetuskan kluster baharu COVID-19 berkaitan jangkitan dalam komuniti di Telupit dan Beluran. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, kluster Tembidong-Bidong itu dikesan selepas seorang wanita disahkan positif COVID-19 di hospital Sandakan pada 19 Julai lalu. Katanya kes indeks berumur 55 tahun itu dirujuk ke hospital berkenaan selepas mengalami gejala batuk dan sesak nafas ketika mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Beluran pada 17 Julai. Jadi apabila kita melihat daripada kes ini, ia merupakan satu kes yang kita boleh ambil iktibar, yang mana kes telah pun kita ingatkan bahawa tidak ada sebarang ziarah dibenarkan ketika hari raya dan juga perayaan, tetapi berlaku sedikit kedegilan di kalangan masyarakat menyebabkan kluster baru wujud akibat daripada kedegilan masyarakat ini. Jadi pastikan kita semua mengikut segala SOP yang telah pun dikeluarkan, jaga penjarakan fizikal, dan masih lagi walaupun bukan pada tempoh hari raya ataupun musim perayaan, tidak dibenarkan ziarah menziarahi di kalangan kita walaupun jiran sebelah dan sebagainya. Ia kerana kebimbangan dan risiko untuk tercetusnya kluster baru jangkitan COVID-19. Berita seterusnya, ini berlaku di Kelantan. Budak 8 tahun punca kluster baharu di Kelantan, yang mana seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun menjadi punca tercetusnya kluster kampung Tok Junuh Mahligai di Bacok, Kelantan, yang kini sudah pun menjangkiti 13 individu. Jadi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes indeks mula mengalami gejala pada 25 Julai lalu sebelum disahkan dijangkiti COVID-19 4 hari kemudian hasil saringan individu bergejala. Jadi ini kes yang berlaku di Kelantan. COVID-19 tidak mengenal umur, anda tua, anda muda, anda kanak-kanak ataupun anda dewasa, ia boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Jadi kebimbangan kita apabila kita melihat kes yang semakin membimbangkan ini berlaku di Malaysia, apabila semalam 17,150 kes lagi kes positif COVID-19 dilaporkan di negara kita. Satu kebimbangan dan juga satu peringatan untuk kita semualah supaya kita terus menjaga diri kita daripada terus dijangkiti oleh COVID-19 ini. Baiklah, saya teruskan dengan berita dan juga berita-berita palsu yang sering tular di media sosial khususnya, dan bagaimana ingin kita pastikan sama ada berita yang kita dapat itu benar ataupun tidak. Anda boleh lakukan dengan memeriksa kandungan berita tersebut di sebenarnya .my, yang mana salah satu inisiatif yang dibangunkan oleh kerajaan untuk menangkis sebarang berita palsu. Berita pertama, ini tular apabila wujudnya satu berita yang mengatakan kejadian tsunami bakal berlaku di Sabah. Jadi apabila diperiksa di sebenarnya .my, tiada kejadian tsunami bakal berlaku di perairan Sabah. Menurut kenyataan media Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, telah mendapat maklumat berkenaan penularan mesej mengenai kejadian tsunami boleh melanda perairan Malaysia, umumnya di perairan Sabah khususnya, yang disebabkan oleh kejadian gempa bumi kuat bermagnitudo 7.5 pada skala Richter telah berlaku di Semenanjung Alaska pada 2.15 petang pada 29 Julai 2021. Jadi mesej tular ini tersebar melalui sebuah laman sesawang yang memaparkan maklumat amaran tersebut dikeluarkan oleh agensi luar negara. Met Malaysia menafikan kejadian tersebut berlaku di Sabah, di mana tempoh kejadian gempa bumi kuat tersebut telah pun melebihi 12 jam dan tiada ombak tsunami dikesan oleh peralatan pemantauan ombak tsunami sehingga kini. Jadi apa yang anda boleh lakukan jika terdapat sebarang berita yang tular, boleh rujuk sebenarnya .my, ataupun kalau berkaitan dengan cuaca dan juga perkembangan cuaca di Malaysia, anda boleh rujuk apa sahaja yang mengenai cuaca di laman sesawang Metro
Meteorologi Malaysia. Kerana itulah tempat untuk kita rujuk sama ada berita tersebut benar ataupun tidak di situ. Okey, berita kedua yang mengenai berita palsu ini. Ini video tular kejadian perarakan beramai-ramai adalah tidak benar di Kuala Lumpur. Yang mana banyak sebenarnya video yang telah pun dikongsikan di laman sosial, khususnya di aplikasi WhatsApp, apabila banyak di kalangan kita menerima video ini berlaku perarakan yang begitu ramai. Jadi ia telah pun disahkan tidak berlaku di Kuala Lumpur, yang mana menurut kenyataan media, Ketua Polis Kuala Lumpur terkesan satu video tular berdurasi 14 saat memaparkan perarakan beramai-ramai di sebatang jalan yang dikatakan berlaku di Kuala Lumpur. Semakkan polis mendapati kejadian tersebut tidak berlaku di Kuala Lumpur dan orang ramai dinasihatkan supaya tidak menularkan suatu perkara yang tidak sahih kerana dikhawatiri menimbulkan kegusaran masyarakat. Jadi betul, apabila berlakunya banyak mesej yang telah di-forwardkan di aplikasi WhatsApp, di Facebook, di Twitter, di Instagram dan sebagainya, perkara-perkara sebegini yang mana ia boleh membimbangkan dan juga menimbulkan keraguan dan juga kebimbangan masyarakat. Itu yang kita tidak mahukan. Bukan sahaja kita ingin menguruskan pandemik COVID-19 yang berlaku di Malaysia, dalam masa yang sama kita ingin menguruskan juga kesihatan mental di kalangan kita. Jadi mesej-mesej tular sebegini dia mampu untuk mengganggu kesihatan mental kita, sama ada kita lebih merasa bimbang, anxiety dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang tidak bagus untuk kita semua. Ada beberapa lagi berita yang akan saya kongsikan kepada anda selepas ini. Selepas ini rakan saya di Perlis sudah pun bersedia untuk cerita pagi di negeri Perlis. Tetapi sebelum itu kita lihat dahulu ini sedikit perkembangan kes COVID-19 di negeri Perlis, yang mana semalam telah pun dicatatkan sebanyak 21 kes baharu lagi di Perlis. Satu masa ketika dahulu negeri Perlis sering mencatatkan nilai sifar dan juga nilai satu digit sahaja, tetapi semalam telah pun dilaporkan sebanyak 21 kes baru, menjadikan kes terkumpul sebanyak 725 kes. Jadi itu antara perkembangan kes COVID-19 di negeri Perlis. Apapun rakan saya sudah pun bersedia